Boleh kita mula? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dah melepasi separuh daripada bulan Rabiul Awal. Kan? Jadi baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan ayat ya ayyuhallazina amanu, wacana ayat wahai orang yang beriman yang dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia kepada tuan-tuan dan puan-puan melalui penstreaman sama ada menerusi platform Zoom dan juga Facebook. Baik, untuk malam ini kita akan berbicara berkenaan dengan ayat 278 surah Al-Baqarah. Malam ini siri ke-11, maknanya telah 10 siri, dan tolak intro artinya telah 9 siri wacana berkenaan dengan wahai orang yang beriman. Jadi kita ulang baliklah, minggu lepas off kan. Kita ulang balik sedikit peringatan kepada yang bercakap dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita berada dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita sepanjang program yang berlangsung selama 1 jam lebih kurang. Baik, wahai orang beriman, artinya di sana apabila Allah memanggil atau menyeru orang beriman itu, sudah tentulah ada kewajipan yang tertentu. Sudah tentu ada kewajipan yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita melaksanakannya. Sama ada kewajipan itu mesti dilaksanakan secara kolektif ataupun secara berjemaah oleh pihak yang berkuasa ataupun juga dilaksanakan oleh kita setiap individu. Dia tengok kepada isu-isu ataupun tema perbincangan dalam setiap ayat yang kita yang telah kita bincangkan dan yang akan kita bincangkan nanti. Baik, untuk malam ini ayat 278 surah Al-Baqarah berkenaan dengan suruhan Allah Ta'ala supaya meninggalkan saki-baki riba. Dan qala Allah Azza wa Jalla fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kalau ikutkan konteks ayat ini hanya ini sahaja kan, tapi biasanya kita sambung sedikitlah ayat yang ke depannya, ayat yang selepasnya, dan kita tidak ambil ayat yang terdahulu. Namun ada kalanya apabila kita bincang sesuatu tema, tuan-tuan dan puan-puan kan, sebagaimana yang saya telah jelaskan dalam siri-siri yang terdahulu, tema ini tema apa? Bila tema riba, maka kita kena buka Al-Quranul Karim, kita buka Mushaf, kita tengok daripada mana ayat ini bermula. Baik, kita baca dulu. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah
yakni jangan menuntut lagi saki baki minau riba, saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, in kuntum mu'minin, jika benar kamu itu orang yang beriman. Pedih rasa tak? Kan? Jika benar. Bermakna kalau tuntut, kan? Jadi apakah kamu tidak beriman? Baik, Allah menyebut, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan saki baki riba, makna jangan tuntut lagi apabila turun ayat yang mengharamkan riba itu secara mutlak. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, kan? Ini siap ni. Fa illam taf'alu, sekiranya kamu tidak melakukannya, yakni tidak buat. Dan kalau kamu tidak melakukan perintah mengenai larangan riba itu, apply perintah Allah tadi, yakni meninggalkan riba dan meninggalkan nak minta tuntut saki baki tu, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah kamu akan adanya biharbin, peperangan dari Allah dan Rasulnya, akibatnya kamu tidak akan selamat. Sebab apa? Sebab berperang dengan Allah dan Rasul. Wa in tubtum, Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, sekiranya kamu bertaubat, dan jika kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka hak kamu yang sebenarnya terhadap modal asal, kan? Ru'us ni kepala. Ru'usu amwalikum ialah pokok asal harta kamu, wala tazlimuna, dan dengan yang demikian kamu tidak berlaku zalim, wala tuzlamuna, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan wala tuzlamuna, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa pun. Baik, surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Baik. Hubungan ayat ini dengan ayat yang terdahulu. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi siapa yang ada mushaf terjemahan, bolehlah buka tengok, kan, cek tengok balik ayat yang terdahulu. Mula daripada ayat 275. Kan, dalam ayat 275 itu Allah Subhanahu wa taala mulakan bicara tentang riba. Okay. Allah Subhanahu wa taala mengecam dengan begitu keras sekali terhadap golongan yang memakan riba. Bila sebut makan riba ni rasanya boleh fahamlah, kan? Macam juga makan rasuah, dia tidak makan macam kita makan nasi, makan roti tak, kan? Ini istilah, kan? Mungkin budak-budak pun dia boleh faham, kan? Kita orang dewasa, mungkin ada dalam kalangan orang muda pun, mudah-mudahan insya-Allah dia boleh faham ini istilah, kan? Kalau orang Kedah, kan, saya pernah adalah kawan dulu, dia kata makan air, kan? Kita sebut minum, betul ke? Baik, jadi kecaman yang begitu keras kepada golongan yang memakan riba. Manakala pada ayat 277, dia mula dengan 275, 276 dan 277, Allah bagi khabar gembira. Kita akan tengok nanti, kan? Ayat ini 275 dan 76. Allah bagi khabar gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh serta mendirikan solat dan keluarkan zakat, serta menegaskan mereka tidak akan disia-siakan pahalanya. Tidak akan disia-siakan pahalanya pada hari akhirat nanti. Sebab apa? Sebab mereka bertaubat dan tidak mengulangi dan juga tidak lagi usaha nak tuntut saki baki hutang yang ada pada orang yang diberikan hutang ataupun pinjam tadi, kan? Jadi Allah khabarkan berita gembira kepada orang mukmin tadi itu, yang beramal soleh, yang solat, yang bayar zakat, dan yang ada
maknanya pahala mereka itu tidak akan disia-siakan nanti. Baik, ada pun dalam ayat ini, ayat yang sedang kita bicarakan ini, Allah Subhanahu Wa Taala panggil suruh orang beriman supaya tinggalkan amalan riba ini, sama ada sifatnya sebagai pemakan riba. Riba ni macam-macam. Yang terlibat dua pihak dah. Al-aqidah ni yang berkontrak, yang pinjam, maknanya antara pemiutang dengan penghutang, kan, pemberi pinjam dengan yang meminjam, kan, dan juga saksi. Siapa lagi? Yang tukang tulis, siapa lagi? Dia macam Arab lah juga, tuan-tuan, kan, yang terlibat ni berapa? Kalau 10 orang, 10 jenis manusia ni, maka 10-10 itulah tidak boleh sama sekali, kan, tak boleh. Maknanya apa jua yang ada kaitan dengan amalan riba. Baik, amalan ini jika tidak dihentikan dengan seberapa segera oleh pihak berkuasa, kan, sebab kita hari ini ada kalanya kalau kita meneliti dari sudut sejarah lah, sejarah zaman jahiliah dulu lagi lah, kan, bahawa masyarakat Arab ini memang masyarakat yang mengenakan riba ke atas transaksi jual beli, kan. Baik, jadi pihak berkuasa atas nama Islam akan mengisytiharkan perang. Kita hari ini tidak berlaku lah, kan, nak cari betul-betul kerajaan yang memang meletakkan Islam dan melaksanakan syariat Islam sepenuhnya, termasuklah juga mengharamkan riba dan memerangi amalan riba ini. Memang agak payahlah, tapi kita pakat-pakat doa dan usaha agar khilafah Islamiah ini dapat ditegakkan suatu hari nanti. Jika kita tak sempat, mudah-mudahan anak kita, cucu kita akan sempat, kan, berada. Baik, jadi mengisytiharkan perang kepada mereka demi menegakkan keadilan terhadap golongan yang tertindas. Siapa yang tertindas ni, tuan-tuan? Golongan yang susah tadi, kan, supaya mereka tidak dizalimi dan tidak ada siapa pula yang berani menzalimi mereka. Baik, kemudian sebab turun ayat, sebab penuzul ayat Quran ini. Apakah sebabnya? Imam tafsir ataupun ahli-ahli tafsir seperti Imam At-Tabari dan juga Imam Ibn Katsir rahimahumullah ta'ala anhu dan lain-lain lah. Kalau kita refer kepada kitab-kitab tafsir ini, pelbagai riwayat, kan, yang menyebutkan antara lain ialah menyatakan bahawa sebab penurunan ayat ini mengenai peristiwa yang berlaku antara dua kabilah Arab, Bani Saqif dan Bani Makhzum, yang mana mereka ni dia berinteraksi ataupun saling berurusan dengan cara riba. Ini perkara biasalah, kan, perkara yang menjadi kebiasaan kepada orang Arab. Tak? Bila beli barang, bayar tangguh, kan. Baik, selepas pembukaan kota Makkah, bila pada tahun 8 Hijrah, kan, Nabi SAW menjelaskan akan pengharaman riba secara sepenuhnya. Sebab ayat yang turun, mungkin tuan-tuan pun ada dah belajar, membaca berkenaan dengan riba ini, dan dari sudut peringkat ataupun tahap pengharamannya, dia macam marak juga, dia tidak turun sekaligus ayat terus haram, tak, ada secara berperingkat, kan, ataupun secara beransur-ansur, kan. Baik, jadi Nabi SAW menjelaskan pengharaman riba sepenuhnya. Baik, jadi kedua kabilah ini pergi jumpalah dengan gubernur Mekah pada masa itu. Sebab Nabi berada di mana? Nabi berada di Madinah, kan, tahun ke-8 Hijrah, ba'da Fathi Makkah, selepas daripada pembukaan kota Mekah. Lalu dia pergilah jumpa dengan gubernur di Mekah pada masa itu dan merayu supaya masalah mereka ni, masalah apa? Apa masalah dia? Masalah bila dia bagi pinjam, kan, dia kenakan riba. Contohnya, okey, bagi 1,000, kan, ribanya adalah adha'afan mudha'afah. Kalau peminjam tadi itu gagal untuk melunaskan hutangnya, kan, bayaran tertunggak itu pada masa yang telah ditetapkan, okey, maka adha'afan mudha'afah
mereka akan gandakan macam kena fee ataupun penalti lah kan, denda adha'afan mudha'afah, berganda-ganda. Okey. Kalau pinjam 1,000 tak boleh bayar on time tak apa, akan digandakan 2,000. 2,000 tak boleh juga okey tangguh kepada suatu masa lagi, tak boleh juga akan digandakan lagi 2 jadi 4,000. 4 pula jadi ganda 2. Ganda 2, ganda adha'afan mudha'afah, itulah yang dimaksudkan dengan gandaan. Kan? Baik. Antara mereka menyatakan mengapa kami ini jadi mangsa kepada undang-undang riba yang baru diperkenalkan. Jadi mereka ni rasa macam tak puas hatilah, tak? Sedangkan orang lain tu tak kena. Kan? Tak kena. Kan? Ini perkara biasalah kan. Mungkin bagi setengah manusia, okey, mengapa saya kena peraturan ini? Macam kena apa? Macam-macam lah kita ni, speed track ke apa ke tak kan? Time member tu depan ataupun lari laju, okey, terlepas. Kita yang sederhana saja kan kena. Baik, jadi seorang lagi kata kepada Gubernur Mekah tadi itu, iaitu Atab Asik ni, kami mahu faedah. Sebab apa? Dia nak faedah. Sedangkan ayat dalam surah ini menjelaskan bahawa wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah saki-baki. Dan maknanya kalau yang kepala ataupun modal tadi tu boleh ambil lah. Let's say kita kata contohnya berapa? 1,000 kan. 1,000 okey boleh ambil. Adapun yang baki tadi tu, yakni yang riba itu, yang az-ziyadah tambahan itu, itulah yang tak boleh. Baik. Riba ni apa tuan-tuan? Kan? Tanya orang tua-tua dulu, dia kata riba kan bulan jatuh ke riba. Riba juga. Komputer riba. Riba juga. Ini haram komputer ni kan pasal ada riba. Kan, sedangkan komputer riba tu maknanya pada masa tu mungkinlah orang yang guna komputer ni budak-budak muda kan, pelajar dan sebagainya, dia letak komputer ni, laptop ni sebenarnya atas riba. Kan, bukan riba uzuri ni tak, bukan riba interest. Okay, maka seorang lagi dia kata kami nak faedah riba kerana itu adalah hak kami. Lalu si Gubernur tadi yang tulislah surat kepada Nabi SAW, ceritalah bahawa dua puak ni, dua kabilah ini pergi jumpa Nabi, pergi jumpa dengan Gubernur dan merayulah kan nak dapatkan hak mereka dan juga saki-baki riba kan. Sedangkan perintah Allah Taala dah clear dah kan, dan maka turunlah ayat 278 surah Al-Baqarah ini. Baik, maka pengharaman riba yang bermula dengan bapa saudara Nabi sendiri, tuan-tuan. Dalam catatan sejarah, bila kita baca tentang sejarah riba, buku banyak berkenaan dengan riba, dalam bahasa Melayu pun ada, tesis orang buat pun ada, dan macam-macam lah. Maka kita akan dapati bahawa orang yang mengamalkan riba ini dalam kalangan masyarakat yang pra-Islam, zaman pra-Islam itu adalah Al-Abbas, iaitu pak menakan ataupun bapa saudara Nabi SAW sendiri. Kan? Jadi benarnya tak ada masalah pun kan, kerana dia berlaku sebelum itu. Tapi apabila dah turun wahyu kan secara total pada ayat yang terakhir ini, maka tak boleh negotiate dah, maka yang haram tetap haram dan mesti ditinggalkan sama sekali, ambillah modal saja. Baik, jadi merupakan orang yang paling rapat dengan Nabi menjadi pengajaran bahawa pembaharuan mestilah bermula daripada kita. Kita nak buat apa? Dalam konteks yang inilah kan. Hari ini dalam konteks riba sendiri. Benda-benda yang simple je kita nak kena semak, dan juga alhamdulillah saya kira masyarakat dah mula berubah kan. Kerana adanya Islamic Windows ataupun juga counter-counter yang Islamik lah kan. Baik, jadi mestilah bermula dengan diri kita dan keluarga, dan inilah prinsip keadilan dalam Islam yang menolak fahaman nepotism dan crony. Oleh kerana dia ni saudara kita, dia ni saudara sepapak kita, sepupu ke kan, pok menakan ke siapa ke, kita kena bagi kan.
Sebab apa? Sebab Nabi dengan Al-Abbas ini ayah kepada Ibnu Abbas. Kan? Al-Abbas ini Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kan? Jadi haram tetap haram, tak boleh kompromi. Kan? Baik. Okey, itu baru sebab nuzul. 9.35 malam. Balik semula kepada pengertian. Riba ini kita ringkaskan dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Az-ziyadah, bertambah, an-numu, berkembang, al-ulu, meningkat ataupun menaik, orang yang nama Ali ini meninggi, kan, membesar, bukan membesar, dan al-iltifa, meningkat. Jadi kita dapat faham empat perkataan ini, empat makna ini, cara ringkasnya ialah adanya ekstra atau pertambahan daripada modal asal. Baik, erti riba dari sudut bahasa. Kan orang Arab ni zaman jahiliah ni dia kata arba fulanan ala fulanin iza azada alaihi. Arba ni maknanya menambah ataupun meningkatlah seorang itu terhadap orang lain iza azada alaihi apabila dia tambah. Okey, seorang melakukan riba terhadap orang lain jika dalamnya ada unsur tambahan. Saya pinjam duit si A, kan? Aku pinjam duit RM10, nanti aku bayar RM11. Yang tu belum tentu riba. Pasal apa? Nanti aku bayar yang syaratnya mesti ditetapkan oleh siapa dia? Pemilik wang tadi, kan? Pemiutang tadi, bukan penghutang. Baik, kalau kamu nak, okey tak apa, kamu bayar RM11. Kan? Kita pinjam 10, tak, kita kena bayar 11, maka yang lebihan RM1 itu adalah riba. Baik. Jadi ada disebutkan di sini liyarbu ma'ataitum min syai'in litakhudhu aktsara min. Ambil daripada sesuatu yang kamu bagi dengan cara lebih dari apa yang diberikan. Kan? Maknanya sebenarnya apabila disyaratkan, kalau kita pinjam, kan, kita pinjam duit RM10 lah ataupun RM100 lah, kita yang bagi lebih ambillah, aku bagi RM110 kerana sebagai tanda terima kasih syukur, tak mengapa, kerana tidak ditetapkan syarat oleh pihak pemiutang. Baik, menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, perkataan riba ini dari sudut bahasa lebih dan terus naik ada persamaan tadi, manakala dari sudut hukum syarak ialah pertambahan nilai sesuatu dari modal asal. Kan? Baik, dari sudut fiqh pula, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh satu pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Riba juga biasa dalam bahasa Inggeris usury, ataupun kita ini lebih mudah mana-mana pun orang panggil interest. Kan? Dalam bahasa pasar kita panggil bunga. Kan? Kita panggil bunga tak? Bukan bunga tayar. Kan, bukan bunga ros, kan, bunga biasa dari sudut istilah bunga ni, kan, orang boleh fahamlah dia punya bunga, maknanya sebagai saya pun tak pastilah bagaimana lahir istilah bunga tadi tu, kan, mungkin nampak penyeri ke apa kepada sesuatu yang asal sebagai penghias. Okey, sebagai yuzuri dengan erti tambahan wang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh hukum syarak, sama ada tambah yang sedikit ataupun tambah yang banyak. Tak kira tambah, asalkan tambah. Asalkan tambah. Benda ni perbincangan panjang, kan. Kalau tuan-tuan bukalah dalam web apa nama hukum syarak ini, kan, buat fiqh memang panjang. Kita pinjam lewat hantar buku ke library kena denda. Denda tadi tu dikira apa? Atas dasar penalti ke, kan, denda 30% ke atas sebuah buku kalau lewat seminggu, contohlah, kan. Baik, ada perbincangan sebenarnya, kan, dalam kalangan fuqaha. Baik, kita pergi kepada tahap pengharaman riba. Tadi ada disebutkan penurunan ayat berkenaan dengan riba ini, dan Allah mengharamkannya secara beransur-ansur melalui 4 tahap. Tahap yang pertama diturunkan surah Ar-Rum di Makkah, yang menekankan jika bunga mengurangkan rezeki yang berasal dari
rahmat Allah, kedermawanan ataupun sifat dermawan itu akan melipat gandakan. Kan? Sebab apa? Dia biasalah, kita ni orang kaya. Kita orang kaya, datang orang yang berhajat. Sama ada dia nak pinjam duit kita, let's say kita kata 1,000. Nak buat modal niaga. Kan? Kalau dia ada duit, biasa dia takkan pinjam. Tapi hari ni kadang-kala orang nak membesarkan perniagaan dia. Kan? Dia dah ada dah, cuma mungkin dia nak rebut peluang, ada yang jenis yang tamak dan pelbagai lagi lah jenis dan kerana manusia hari ni. Macam-macam. Berbanding dengan orang yang dulu betul-betul terdesak dan kesempitan. Baik, jadi tak apa. Dengan macam-macam jenis manusia, tak apa, aku bagi pinjam kau berapa? Contoh 1,000 ataupun 10,000 lah. Kan? Dengan syarat, tadilah. Dengan syarat, okey, bayarnya sekian dan on time. Kalau tak mampu, tak dapat bayar, akan digandakan. Baik. Yang saya jumpa lah, sebab ini sebahagian daripada isi dalam tesis saya dululah. Jadi, riba jahiliah ini, dia ada pro and con. Kan? Dia tidak mula mengenakan riba itu sebagaimana kita. Kan? Dan maknanya apabila sampai janji, contohlah kata tak, si A ni, okey, janji nak bayar pada 1 hari bulan 10. Kan? Pinjam RM1,000 lah kata tak. Jadi pada 1 hari bulan 10, dia gagal untuk membayar. Dan pada masa tu, sebelum tu, dia pinjam atas dasar persetujuan kedua pihak yang berkontrak tadi itu, antara pihak penghutang dan pemiutang. Okey, belum lagi dikenakan riba. Kan? Apabila gagal membayar, barulah dikenakan riba secara adha'afan mudha'afah yang berlipat kali ganda. Baik. Okey, tahap yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah An-Nisa, permulaan zaman Madinah. Zaman Madinah. Yang ketiga surah Ali Imran tahun sekitar 2 dan 3 Hijrah yang memerintahkan umat Islam supaya menjauhi riba. Dan yang keempat ialah yang kita bicarakan ini. Dan ayat tadi dia bermula daripada ayat 275. 275 lagi. Baik, ada bawah ni. Penjelasan di atas, okey, larangan riba ada 4 tahap dan pengharamannya secara beransur-ansur. Tahap pertama, Allah tunjukkan bahawa riba itu negatif. Kita ini negatif positif lain. Kan? Positif COVID, bahaya. Dah. Penyataan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas wala yarbu indallah. Dan suatu riba ataupun tambahan tadi itu yang kamu berikan supaya dia bertambah pada harta manusia, tetapi kan, fala yarbu indallah, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Wa ma ataitum min zakah. Ini zakatlah kan, dan apa yang kamu beri daripada zakat itu turiduna wajhallah, dan kamu cari wajah Allah, yakni mardatilah, keredaan Allah Taala, faulaika humul mud'ifun, dan itulah yang orang yang Allah akan berikan pahala lipat kali ganda. Kan? Jadi kalau riba ni, tapi nak tunjukkan ini yang pertamalah kan. Ini yang pertama. Allah kata okey, ada unsur negatif pada riba, tidak haram lagi. Kan macam solat lah ayat juga ada, wala taqrabu wa antum sukara, jangan kamu hampiri solat dalam keadaan sedangkan kamu mabuk. Dan akhirnya turunlah ayat ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Nah, ke ayat itu. Baik. Yang pertama. Okey, yang kedua, Allah bagi isyarat akan keharaman riba. Kan, pelan-pelan. Melalui kecaman pada praktik riba dalam kalangan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni, tuan-tuan, kita dah bincang bab Israiliyat. Kan? Dan apabila kita bincang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, orang Yahudi pada hayat Nabi SAW pun berada di Madinah, mereka masih lagi mendiami Madinah, kan?
kecuali selepas daripada mereka melanggar perjanjian dan mereka diusir keluar daripada Madinah. Jadi pada masa itu mereka ada kan, sama ada dalam Madinah dan juga di sekitar ataupun di luar daripada kota Madinah lah. Baik, jadi orang Yahudi ni memang kita maklum kan, dia praktik riba, bagi dia haram, bagi luar yang bukan Yahudi halal. Kan maksudnya dia tak boleh menggunakan riba sesama dia, sama puak dia kan, tapi mesti malah wajib mengenakan riba kepada orang yang bukan Yahudi. Kalau mereka pinjam sama mereka, okey, zero interest. Kalau bila dia interact dengan orang Madinah, kan contohlah kita kata tak, okey, dia wajib, dia mesti perkenakan riba. Ini menjadi satu dasar ataupun polisi bagi orang Yahudi. Daripada dulu sampailah hari ini. Cuma hari ini tak nampaklah kerana dengan sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh mereka dan juga melalui pelbagai bentuklah multinational company dan lain-lain lah, serta banking system. Baik, jadi wa akhzihim riba wa qad nuhu anhu. Maksudnya disebabkan mereka ambil ataupun makan riba itu sedangkan mereka telah melarang daripadanya. Waqad nuhu anhu, mereka dilarang daripada makan ataupun ambil riba. Wa aklihim amwalan nas, dan oleh kerana mereka harta orang lain dengan jalan yang batil, kan? Wa aklihim, dan memakan harta amwalan nas, harta manusia, bil batil, yakni dengan secara batil, iaitu dengan cara mengenakan riba. Lambat hantar, kan, aku denda. Denda itulah yang consider as a riba. Wa'tarna lil kafirina minhum azaban alima, dan kata Allah Subhanahu wa taala lagi, kami telah sediakan kepada al-kafirin, orang yang kafir itu, minhum azaban alima, antara mereka itu adalah azab yang alim, yang amat pedih lah. Baik. Yang kedua, keharaman tadi itu Allah kecam. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengharamkan salah satu bentuk riba, iaitu yang bersifat berlipat kali ganda. Kan? Jadi apabila kita baca ayat ini, tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Ini dalam surah Ali Imran, kita belum jumpa lagi. Kan? Jadi wahai orang beriman juga, jangan kamu makan riba secara berganda. Jangan kamu makan riba dengan berlipat kali ganda. Jadi mungkin kita boleh faham, kalau yang tidak lipat, bolehlah tak? Betul ke? Kalau lipat tadi itu artinya pinjam 1,000 mesti bayar 2,000. Kalau pinjam 1,000 bayar tambah ekstra RM10 je. Bolehlah kan? Kerana dalam ayat ini kan hanya menyebut adha'afan mudha'afah, secara dasarnya betul lah, kerana belum sampai lagi kan secara pengharaman secara total, secara mutlak. Nak educate ni sebab apa? Sebab riba ini suatu amalan yang amat berleluasa sekali. Nak haramkan secara terus memang sukarlah, kan, sukar di timur. Macam hari ni rokok lah, kan, orang kita kata makruh. Nak diharamkan bermakna mesti ada alternatifnya, dan ada tahap kesedaran dalam kalangan masyarakat. Jadi begitulah juga dengan riba, sebab dia dah berakar umri, telah berleluasa sejak sekian lama, kan, menjadi satu perkara yang sukar, terutama kepada umat Islam pada zaman awal, kan. Walaupun mereka itu dalam kalangan sahabat yang punya tahap keimanan yang tinggi, kan, tetapi dalam komposisi masyarakat tadi itu ada yang pelbagailah, baik yang berada di Mekah maupun yang berada di Madinah, kemudian Arab yang yang ada kemajuan, Arab Badui, kan. Jadi pelbagai tadi itu menjadi satu cabaran bagaimana nak educate masyarakat supaya faham dan tinggalkan riba itu secara perlahan-lahan. Kan, haram-haramlah, kan. Maknanya secara pelan-pelan. Baik. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah sebutkan lagi, dan bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan, kan. Dia sebaliknya lah. Maknanya bila kita baca ni, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah,
Disebabkan apa? Maknanya tinggalkan amalan yang disebutkan dalam ayat yang terdahulu itu dia punya kolerasi. Kan? Mesti ada kaitan. Mengapa Allah sebutkan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Kan? Apa maksud takwa tadi? Takwa terhadap perintah Allah, la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Jangan kamu ambil, jangan kamu makan riba yang berganda-ganda. Kan? Bila tidak ambil bermakna ada peluang untuk orang tadi itu mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah kepada yang terakhir, stage yang terakhir, Allah haramkan riba secara total. Kan? Secara total apa jualah ya allazina ya'kuluna riba, kan, orang yang memakan riba itu la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Saya belajar ayat ni rasanya kalau di peringkat sekolah dulu pun ada, di jamiah masa di Al-Azhar dulu pun ada dalam tafsir maudhu'i berkenaan dengan riba. Baik, jadi Allah menyebut allazina ya'kuluna riba, orang yang memakan riba pada hari kiamat nantilah, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Ada terjemahan dia, orang yang makan ataupun ambil riba itu dia tak boleh berdiri betul melainkan seperti berdiri orang yang dirasuk syaitan. Hari ni gempa dak, besi harga kan naik harga. Sebab salah baca je kan, ejaan setan kan, 1 tan kan, bukannya setan. Okey, orang yang makan riba ni pada hari akhirat nanti dia tak boleh berdiri betul, maknanya macam orang yang dirasuk syaitan dengan tuhuyung hayang dengan sentuhan syaitan yang tadi. Yang demikian itu sebab apa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Yang ni tuan-tuan bahaya ni, kan? Mereka kata apa dia? Inilah implikasi kepada orang yang mengatakan innamal bai'u, sesungguhnya ataupun bahawasanya al-bai', jual beli itu mislu riba, macam riba. Kita kena faham. Yang pertama saya nak pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, kan? Pertama, jual beli halal. Riba haram. Kita pun kena pastilah jenis riba yang macam mana. Baik, ada pun orang yang jenis kerah kepala, degil dan sebagainya, okey, dia buat dek saja, kan? Jadi tak apalah, nak makan, nak ambil, silakan. Faham tak? Kan? Bermakna dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan mendapat dosa besar. Clear jangan sekali-kali yang tak bolehnya yang tadi tu salah atau tak salah, kan? Maka dia berdosa besar. Yang paling ketara ialah dia boleh rosak akidah apabila dia menghalalkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dia kata sebaliknya. Kerana Allah Taala dah halalkan jual beli dan haramkan riba. Dia kata boleh, kan? Boleh tu apa maksud? Kalau boleh itu seolah baginya adalah harus ataupun haram, maka kita risau, kita memang akidahnya dah jatuh. Kan? Kerana menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda kadang yang ni kadang-kadang benda disebab teknikal je. Disebabkan oleh kejahilan, kan? Bukanlah bermakna saya nak galak, tidak, jangan salah faham ya. Kan? Kalau kita kata kita nak buat maksiat lah dak. Nak buat maksiat, nak buatlah, kan? Tapi jangan sekali-kali menghalalkan benda tadi. Ini lain. Nak buat kita berdosa je lah. Kan? Kalau kita kata aku boleh buat, kan, halal bagiku, harus bagiku. No. Bermakna kita risau akidah orang tadi tu ada dah boleh jadi rosak kerana apa? Menghalalkan yang haram ataupun juga sebaliknya. Ini kena jelas tuan-tuan, kan? Tak boleh kita nak mempersenda, nak mempermainkan hukum dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah dah halalkan jual beli dan haramkan riba. Apa beza antara jual beli dengan riba? Apa beza? Orang beli rumah, orang beli kereta hari ni, kan?
Cara mudah lah kan. Jadi sama ke tak sama antara Islamic transaction ataupun antara sistem Islam dengan sistem konvensional? Sama ke tidak? Kan? Jadi yang bezanya ialah okey kita kata kereta lah, kata tak, kita beli kereta ni okey pergi sama ada used car, kereta second hand ataupun kereta baru, tak mengapa, tak ada masalah. Okey, kita pergilah ke kedai kereta. Okey, kita tanya dia kereta ni berapa? Okey, dia kata berapa? 50,000 lah, katakan tak. Okey, 50,000. Baik, 50,000 kita pun congok kan. Kita calculate lah berapa sebulan. Lalu dia pun bagilah solution kan. Dia ada dua tak. Biasa orang akan tanyalah sebahagiannya, okey, berapa interest? Kan, berapa interest? Okey, interest ni dia base kepada tempoh pembiayaan. Kalau kereta tadi 3 tahun, okey 2.8 contohlah kan. Kalau 5 tahun mungkin 3.0. Kalau 7 tahun mungkin 3.5 contoh kan. Dia beza. Jadi base interest itu adalah confirm jelas riba. Kan? Walaupun dia calculate okey lidang okey calculate berapa. Jadilah 80,000 lah kan. Dan kita pun bayarlah kan sebanyak berapa 600 bulan lah katakan untuk tempoh selama 5 tahun. Kan. Jadi dia base apa dia? Base kepada harga asal tadi 50,000. Kan? Yang Islamik punya penjual tadi dia calculate dah, dia kira lah untung berapa. Okey, dalam surat akad tadi tu aku jual kepada kamu kereta ini dengan harga 80,000. Contohlah, setelah diambil untung sebanyak berapa ribu itu dia punya pasal lah kan. Yang syarat ialah adanya persetujuan antara dua pihak yang berkontrak. Kita setuju dan dia setuju. Of course lah dia setuju pasal dia nak jual barang. Kita ada pilihan setuju atau tidak. Kan, setuju atau tidak, okey. Tak setuju tak apa. Kan? Jadi itulah dia calculate harganya samalah kata 80,000. Tapi dan dalam akad jual beli tadi itu aku jual kepada kamu kereta ini dengan harga sebanyak 80,000 dan ini bayaran secara ansuran untuk tempoh 5 tahun. Dengan kadar bulanan adalah contohlah kata RM600 sebulan. Kan calculate okey. Yang itu tak apa. Sebab dia punya base tadi tu. Kan? Baik, faman ja'ahu ma'izatu min rabbih fantahu falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang datang ataupun yang mendapat peringatan, warning, reminder daripada Allah Taala, fantaha, dia pun stop, berhenti. Kan? Mana sudah tidak lagi melakukan riba, yang lepas tu lepas. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun taubatlah kan. Yang lepaslah. Rumah kita beli dengan riba, dengan loan riba, kereta kita beli yang lepas kan. Ya Allah, aku hisab bertaubat dulu, aku tak tahu kan. Dalam konteks kita hari ni dah ada Islamic banking dengan conventional system. Kita pergi pilih yang conventional system, masaklah kita kan. Jawablah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sebab apa? Di pihak berkuasa kata kami dah sediakan pilihan. Kan? Walaupun pilihan bagi kita orang Islam hukumnya adalah wajib memilih yang Islamic system tadi. Kan? Begitulah juga saya sebutkan dah juga pada tuan-tuan, arwah Tok Guru Ni Aziz bila dia mengambil alih kerajaan dan membentuk kerajaan Kelantan tahun 90, apa antara perkara yang paling awal dia buat ialah menukarkan akaun perbendaharaan daripada bank kala merah kepada bank Islam. Sekurang-kurangnya dah selamat dah kan. Sudah tidak terlibat dengan unsur ribawi. Sekurang-kurangnya sebab ada pilihan. Kecuali tidak ada pilihan, kalau sukatlah kena buat itu, kena buat yang ni, tunggu naik macam-macam, okey, kena buat juga kan. Sekurang-kurangnya kena ada usaha, walaupun berjaya atau tidak itu lain cerita. Baik, jadi siapa yang begitu, waman ada, siapa yang balik semula melakukan yang riba ni yang diharamkan, ulaika fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka akan jadi
ahli neraka yang kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yamhaqullahu riba, Allah Subhanahu wa taala ini tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala susukkan, kurangkan kebaikan harta yang dijalankan dengan cara riba. Walaupun nampak banyak tapi dari sudut barakah tu tidak ada. Mungkin kita rasa banyak ni kan harta aku bertambah ni, betul lah kan satu sudut. Macam juga orang yang tak semayang, zakat pun tak pernah keluar kan. Tapi perniagaan dia maju je. Macam mana? Maju je. Bandingkan dengan member tu semayang tak tinggal, pergi surau, pergi masjid lagi tak kan. Tapi perniagaan dia kadang-kadang maknanya tidaklah kata semaju member yang tadi. Kan sama ada harta dia tadi itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam bentuk nikmat ke istidraj ke, kan kita kena ambil iktibar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan susukkan harta yang dijalankan dengan cara riba, dan Allah akan yurbi, suburkan, kan, yurbi sedekah, kembangkan harta yang berdasarkan kepada sedekah, dan dia yakni Allah Taala mengembangkan ada barakah keberkatan harta yang dikeluarkan sedekah dan juga zakat. Kita maklum dah, kita dah bincang sebelum ini, harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bukan sebenarnya milik kita. Yang milik kita ialah fixed deposit ni, kan? Lalu tabung derma kita senyum saja sebab tak bawa duit. Tak. Okey, hari ni orang bagi nombor akaun, kita transfer lah berapa. Kalau mungkin hari ni hari gaji, kan? Orang government kerja hari ni ke semalam, kan, gaji, okey, bagilah RM5 ke RM10 ke, tak ada masalah pun sebab orang tidak tahu, kan. Dan kita pun tak rasalah ralat, tak rasa malu kalau letak secara manual ni pun tengok orang juga, aku nak bagi RM1 je ni, kan. Wallahualam. Dan juga di sini saya telah sebutkan pada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu pun, mungkin dalam beberapa minggu yang lepas, bahawa ada satu kata-kata yang popular lah, Allah sayang semua. Tak, di sini bukti wallahu la yuhibbu, Allah tidak suka kepada ada sejenis manusia. Allah tidak sayang kepada semua. Ada Allah yang tidak sayang, yang tidak suka kepada siapa dia? Antaranya ialah kulla kafarin asim, kepada orang yang kekal kufur dan orang yang melakukan dosa. Yang kufur tu satu hal lah, yang kekal atau sentiasa melakukan dosa. Kita pun semok diri kita. Aku ni macam mana? Apakah aku ni termasuk dalam orang yang kekal melakukan dosa? Kan? Saya pesan pada diri saya, pada teman-teman, pada tuan-tuan sekalian, kita pakat semok diri kita. Bukan bermakna kita ni baik, kan? Kita berusaha untuk menjadi baik dari hari ke hari, sebab kita ni adalah makhluk yang sentiasa melakukan kesalahan, kesilapan, buat dosa, kan? Cuma Allah tutup aib kita, kan, tak bagi orang lain nampak. Dan kita janganlah duk cerita. Kan, itunya kelebihan diri kita. Tak, jangan kita duk cerita. Kalau dibuka aib kita, habis ya. Siapa sekalipun, setiap orang ada aib dia, Allah tutup aib. Dan apatah lagi kita pun, bila ada sesuatu perkara, kita janganlah kita suka meruahkan dan membuka aib orang, kan. Bila Allah nak jatuhkan, orang panggil apa, water face, kan, air muka kita, bila-bila masa sahaja boleh berlaku. Wal'iyadzubillah min zalik. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jenis-jenis riba ini, biasanya riba ni dia ada dua lah yang besar. Yang pertama ialah dipanggil riba al-qard. Riba disebabkan oleh hutang atau pinjam. Yang kedua riba jual beli, yakni riba tangguh. Kan? Riba al-qard ni pinjam. Pinjam, okey, tadilah pinjam 100, boleh. Kalau engkau nak pinjam 100, kan, kamu kena bayar RM110, contohlah, kan, ataupun berapa kadar yang ditetapkan oleh pihak pemiutang.
tuan punya hutang. Kan? Ataupun juga yang kedua ialah riba jual beli. Riba jual beli ni lebih kepada riba bayar tangguh. Kan? Biasa inilah dia ada isu dalam masyarakat kita ni, kalau bayar tunai, bayar cash, okey kain ni harga 30, kan? Kalau makcik bayar ansuran harganya jadi 40. Situ tu dah makak dah beza dah RM10 ke RM5 ke, riba ke tidak? Kan? Jadi isu. Kan sebenarnya orang dulu-dululah, apa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa mereka. Baik, kita bukan kata nak cari salah, cuma kita nak perbetulkan. Baik, kelompok yang pertama riba al-qard ni dia ada riba al-qard dan riba jahiliah, adapun yang kedua ialah riba al-fadal dan juga riba an-nasiah. Riba al-qard ni bil qard apa riba al-qard manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan kepada orang yang berhutang. Bak kata tadilah, nak boleh kamu kena tambah RM10. Yang kedua ialah riba jahiliah. Ni perhati tengok. Hutang dibayar lebih dari pokok. Hutang dibayar lebih dari pokok. Daripada modal kerana si peminjam tak mampu bayar hutang pada masa yang telah ditetapkan. Dia kadang-kala kan kita tengok ada kebaikan. Kebaikan jangan terkejut. Bermakna peringkat awal, okey, dia pinjam 1,000 kan, tak kena hutang, tak kena riba. Tapi apabila pada tarikh yang dijanjikan dia tidak dapat bayar, maka dia akan dikenakan tadilah ad'afan mudha'afah, riba atau bayaran yang berganda. Kan? Ini satu sudutlah. Tapi dalam konteks hari ini dah awal-awal lagi dah touch dah dengan riba, dah calculate dah keuntungan tadi dengan riba berbanding dengan jahiliah dulu. Tak, dia memang dia bagi, tapi oleh kerana disebabkan oleh lewat bayar ataupun tangguh ni, maka kena. Yang kedua ialah masuk dalam riba ataupun juga yang ni al-fadal ni, kan, iaitu tukar barang. Tukar barang ini hari ini boleh kata tidak berlaku lah. Maknanya dia ada 6 item barang ribawi. Garam dengan garam, perak dengan perak, emas dengan emas. Kan? Jadi emas 916 dengan emas 999. Contohlah kata. Mesti yang semisal. Kan? Yang sama. Dia punya kualiti. Kalau tukar sama, contohlah, okey, sama berapa? 100 gram lah kata, contohlah tak? Ataupun 10 gram. Dia akan jadi riba kerana kualiti pada setiap emas tadi itu berbeza. Kalau kita convert kepada currency, emas dua jenis tadi itu 999 dengan 916 itu dia harga yang berbeza. Tujuannya supaya tidak berlaku kezaliman kepada kedua pihak lah. Baik, jadi soalan, okey, orang tu kata dah saya reda, kan? Kalau saya reda, apabila syariat telah menetapkan sebegitu, sebaik-baiknya ikutilah syariat kerana syariat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Syariat ni secara umum okey nak bendung, nak apa kan dalam konteks satu syariah. Dia bukan nak jaga individu, nak macam pihak kerajaan lah JPJ buat peraturan jalan raya. Kan? Tempat ni 60, tempat ni 70 kita query. Kan? Tengah-tengah malam tak apalah. Kan? Ataupun traffic light. Tapi kalau bila waktu siang hari, kita kena patuh. Habis kalau pukul 3 pagi, kena patuh ke tidak? Itu terpulanglah. Sebab tujuan dibuat traffic light tadi itu apa matlamat. Kan? Untuk keselamatan. Kalau dah pukul 3 pagi tak ada kereta, salah tak salah. Itu ada pandangan lah. Ada yang kata, mesti dan pun tidak mengapa. Bukan kata nak suruh dekat lampu merah juga pukul 3 pagi. Ataupun jenis skema. Terpulanglah kepada masing-masing. Baik, ini item ribawi. Tuan-tuan taiklah kan dalam Google tu ada item ribawi, bermakna dia kena jaga pertukaran. Dan boleh kata hari ini tidak berlaku lah. Tidak berlaku kerana kita dah convert kepada currency. Kalau dulu-dulu ada, ialah orang dulu pinjam beras. Kan? Pinjam beras, pinjam tamar, kan?
Jadi bagilah zaman sebelum ni tahun 80-an tu secupak dah. Ataupun zaman sekati kan, guna secupak ni. Apa panggil beras tu yang different grade kan. Jadi kita pinjam okey yang misalnya grade A kan. Kita pinjam ni, kita pergi rumah misal kata makcik lah tak kan, mak limah ke siapa ke. Makcik saya mak nak minta pinjam, nak hutang beras secupak kan. Kalau dia tu jenis orang kaya, dia bagilah beras yang grade A. Contohlah. Jadi bila kita dah ada duit, okey kita pembeli, kita beli beras dan kita beli beras dan ganti yang tidak sama, maka situ berlakunya ribawi. Kecuali di pihak sana tu tak apalah, aku halalkan kamu kan. Itu bab halal, cerita lain. Baik, yang keempat ialah riba an-nasi'ah. An-nasi'ah ini disebabkan oleh tangguh. Disebabkan oleh tangguh ini ada isu lah. Sebagai contohnya barang ribawi tadi. Belian emas. Emas ini, tuan-tuan nak beli emas dengan saya, okey kan. Katakan hargalah satu benda ni harga 1,000 dah. Dia kata, Ustaz, saya ni tak bawa duit lagi. Kan? Kalau tak bawa duit lagi, saya tak boleh bagi emas. Maknanya petang nanti datang, okey bawa duit sekali. Ataupun juga tuan datang, okay, saya pula tak bawa emas, tak ambil lagi. Tak apalah, saya berkata pada tuan, you bagi duit dulu dah. Kan? Emas ni ataupun gelang ke, okey nanti saya bagi kemudian. No, tak boleh. Dia mesti diberikan juga. Tak boleh konsep penangguhan sebegitu. Kemudian yang jadi isunya ialah disebabkan oleh tangguh kerana kamu tak dapat bayar on time, kan? Ataupun juga jenis barang ribawi ini ditukar dengan jenis barang ribawi yang lain, dan riba an-nasi'ah kerana adanya perbezaan perubahan ataupun tambahan harta benda tadi tu yang diserahkan ketika ini dan yang diserahkan kemudian. Kan? Riba an-nasi'ah ini biasa berlaku dalam jualan tangguh lah. Dan hari ini saya rasa tak ada isu dah kan, kerana kita mudah transaksi. Cuma yang banyak melibatkan hire purchasing, pembelian properties lah. Pembelian properties ini itu clear, kita ada pilihan. Dan yang keduanya ialah pinjam duit dengan ahlung, dengan nangah. Yang itu memang confirm riba. Kalau secara kawan-kawan ni rasa tak ada lah. Kan ada yang kenakan riba. Zaman Ceti, Celia kan. Dulu ada kan zaman Ceti. Okey, sehingga kan pada pajak tanah sekarang-sekarang itu zaman cerita dulu-dululah. Baik, jadi apa yang perlu kita buat? Hentikanlah amalan riba bermula daripada kita mengenal pasti benda-benda ini riba ni. Kan setakat mana yang kita boleh hindari. Dan apatah lagi riba ni dia memang menjadi unsur penting dalam sistem ekonomi kapitalis hari ni kan. Kita tak bincang secara detail ni tuan-tuan. Macam flat wang fiat ni, fiat money ni. Kan duit kertas ni diri pun ulama berbeza pandangan sebab dia tidak ada nilai cagaran berbandingkan dengan zaman dulu yang koin itu dirham dinar tu ada cagaran. Kan ada cagaran. Hari ini adalah sistem kepercayaan saja. Dia ada dulu zaman Bretton Woods sebelum 1974 dulu mesti ada nak cetak emas, ada cagaran tertentu pada World Bank. Kan daripada since 1974 USA dah pindah dia punya rules tadi tu, bermakna kalau tak ada macam cagaran tadi tu pun dah boleh cetak. Ada pro and con lah sebab dia gunakan veto. Jadi bagi kita, setiap kita ni kena faham kesan, bahaya, implikasi daripada amalan riba. Cubalah setakat mana yang boleh. Kan? Kita ada kemampuan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pilihan kepada kita. Yang paling mudah tadi adalah akaun dulu. Akaun tidak terlibat dengan riba. Contohnya kredit kad sendiri pun. Kan? Walaupun saya ni tak terlibat lah kata tak, tapi konvensional tadi bermakna kamu dah ada redha walaupun kamu ni tidak terlibat.
dah masuk dah dalam produk tadi. Maka macam insurans lah. Insurans kenderaan, kereta, motor, kan apa lagi lah. Parti tengok kan. Kalaulah boleh elakkanlah, mudah-mudahan semoga harta kita itu dan kehidupan kita itu ada keberkatan. Kita bimbang kerana benda-benda sebeginilah tuan-tuan, kan. Jenis kita tak kisah pun, kan, bermakna kita meletakkan diri kita dalam bahaya, dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai itu cara ringkaslah dan kesimpulannya, balik kepada seruan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, kita kena sentiasa berusaha, ini sebagai ruang muhasabah diri kita. Tidak nak mengata orang lain tapi mengata kepada diri kita sendiri, kan, ialah orang yang kalau kita rasa aku ni orang beriman, maka kita kena sentiasa usaha untuk nak patuh segala peraturan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kata yang ni haram, kan, kena cepat-cepat tinggalkan dan cepat-cepat bertaubat kepada Allah taala dan berusaha berazam untuk tidak mengulangi lagi. Dan juga pesanlah pada saudara mara, adik-beradik dan lain-lain, setakat mana yang kita mampu untuk kita nak dakwah mereka. Ada juga yang jenis kepala, tak apalah, kita berlepas diri, kita bagi tahu dah. Mungkin secara verbal, secara lisan, tak boleh ke kita hantar WhatsApp, mesej, kan. Mungkin kelemahan kita tak pandai nak bercakap, tak pandai nak berhujah, carilah, minta tanya-tanya siapa-siapa ke. Mesej-mesej yang positif berkenaan dengan riba dan sebagainya ni, kita send kepada mereka tadi, mudah-mudahan dan pakar-pakar doa juga kita umat Islam ini dapat menghindari daripada terlibat dengan riba. Jadi saya kira sekadar itulah. Mudah-mudahan yang penting ialah praktis, kan. Yang penting ialah usaha dan praktis kita untuk kita tidak terlibat dengan debu-debu riba. Kita berada di akhir zaman ini, di hujung zaman, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi SAW ada antara lain menyebutnya, umat akhir zaman ini tidak akan terlepas dengan riba dan juga kena CP-CP, bau-bau debu-debu riba. Jadi kita berusahalah sedikit demi sedikit. Kalau dah terkena juga tu nak buat macam mana tak? Kan itu dah luar daripada kawalan diri kita, kan. Jadi saya kira sekadar itulah pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah itu daripada kelemahan, kekurangan diri saya. Aqul qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa yang nak menyumbang, nak infak sebagai tabung ataupun fixed deposit di akhirat nanti, bolehlah salurkan infak anda itu kepada akaun bank bagi Akademi Tadabbur Malaysia. Dan program ini pun juga dibawa oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah-mudahan sekali lagi ada barakah dan manfaatnya kepada kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul as. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.